Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bertemu dalam pertemuan di antara Maghrib dan Isyak, sementara kita menanti waktu Isyak, di mana penantian solat pun adalah pahala, menunggu solat pun adalah pahala. Intidharus salah ba'da salah, menunggu solat pun seseorang itu seolah-olah berada di dalam keadaan solat, dapat pahala solat selagi mana dia berada dalam wuduk, selagi mana dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Tunggu solat pun dapat pahala solat. Namun kita bersyukur lebih daripada itu, kita dapat berada dalam majlis ilmu, di mana pada malam ini kita akan baca satu dua ayat daripada kalamullah, daripada kitabullah, dan kita nak ambil ayat yang ke-29 daripada surah Fatir, muka surat 437, daripada muka surat 437 daripada juz yang ke-22. Juz yang ke-22 muka surat 437 bermula daripada ayat yang ke-29. Bermula daripada ayat yang ke-29, di mana tajuk kita pada malam ini adalah tiga golongan yang mana perniagaan mereka tak rugi. Apakah tiga golongan yang mana perniagaan mereka disebut sebagai perniagaan yang tidak rugi? Tiga perniagaan yang tidak rugi. Lalu kalaulah tajuk ringkasnya adalah tiga perniagaan yang tidak rugi. Lalu muka surat 437 surah Fatir, juz yang ke-22 ayat yang ke-29. 437 ayat 29 surah Fatir. Lalu kalaulah ada yang ada Al-Quran ataupun yang hafal, jom kita baca dahulu ayat ini satu ayat. Mudah-mudahan setiap huruf mendatangkan ganjaran dan pahala, bukan satu, bahkan 10. Lalu saya baca, minta sahabat-sahabat ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
dunia. Yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Maka pada ayat ini Allah sebut ada 3 perniagaan yang tidak rugi. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah sebut tentang untung dan rugi. Bahkan kehidupan kita sebenarnya tidak lari daripada untung dan rugi. Sebab orang yang mana dia faham perniagaan, maka dia ambil berat tentang untung dan rugi. Contohnya Allah sebut tentang masa, tentang umur, tentang waktu yang Allah berikan. Maka firman Allah, wal asr, demi masa. Pentingnya masa, bernilainya masa, sehingga Allah bersumpah demi masa. Apa yang Allah nak sampaikan tentang sikap manusia dan masa? Innal insan, sesungguhnya kebanyakan manusia, lafi khusr, berada dalam kerugian berkaitan masa. Maka kata para ulama tafsir, kenapa masa dikaitkan dengan kerugian? Sebab masa, usia, waktu adalah modal perniagaan setiap daripada kita. Kita sebenarnya sedang berniaga. Allah bagi semua orang masa yang sama, usia yang sama, waktu yang sama. Daripada sudut yang pertama, kita setiap orang dapat 24 jam yang sama. Daripada sudut yang kedua, masa kita tak tahu bila berakhir. Walaupun ada yang mungkin meninggal usia 80, 90, ada yang mungkin 20, 30, tetapi keadaan kita dengan masa seolah-olah kita boleh meninggal bila-bila masa. Allah sembunyikan kematian. Lalu sepatutnya setiap daripada kita mengambil berat tentang masa. Lalu apakah realiti kebanyakan manusia dengan masa? Dalam kerugian. Apa maksud manusia itu dalam kerugian dengan masa? Kalaulah hari ini dia lebih baik daripada semalam, maka itu adalah keuntungan. Hari ini amalan dia lebih baik, walaupun satu subhanallah, walaupun satu selawat kepada baginda Rasulullah, walaupun satu ayat Al-Quran, walaupun pada waktu itu satu senyuman yang diberikan kepada orang, walaupun satu sedekah. Lalu kalaulah hari ini dia lebih baik daripada semalam, sebenarnya dia sedang untung dalam perniagaan dia dengan modal masa yang Allah bagi. Tetapi kalaulah hari ini lebih teruk daripada semalam, lebih banyak maksiat yang dilakukan, ataupun pada waktu itu dia tak bertaubat daripada maksiat, maka pada waktu itu sebenarnya dia sedang rugi. Hari ini rugi berbanding semalam. Dan ada pula orang dia kata tak kisah, semalam dan hari ini sama, tak ada untung, tak ada rugi. Maka itu tetap rugi, sebab orang yang berniaga, tak ada orang yang nak berniaga balik modal. Tak ada orang. Tak ada orang yang dibuka kedai susah payah dia balik modal. Itu bukan mindset, cara berfikir orang berniaga. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, ni'matan, ada 2 nikmat. Maghbunun kathirun minan nas, kebanyakan manusia tertipu. Dia sangka dia akan ada 2 nikmat ini sentiasa. Dia sangka Allah sentiasa bagi 2 nikmat ini. Apakah 2 nikmat tersebut? As-sihah, kesihatan, wal faragh, dan masa lapang.
masa free. Lalu masa Allah gambarkan perlu diambil berat seperti satu perniagaan. Dan itulah modal kita. Setiap orang Allah bagi masa, Allah bagi waktu, Allah bagi umur yang perlu untuk dia niagakan dengan melakukan perkara yang mendatangkan keredaan Allah. Jangan rugi dengan melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kemudian di tempat yang lain, ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman pula ada 3 jenis perniagaan. Yang mana perniagaan ni kalau buat tak akan rugi. Allah jamin tak akan rugi. Maka apakah 3 perniagaan yang kita sedang sebutkan? Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kebanyakan, bahkan hampir semua baca tadi, ayat yang ke-29, firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Perniagaan pertama, inna terjemahannya sesungguhnya, alladzina isim mausul terjemahannya adalah orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang. Apa yang mereka buat? Yatlun fi'il mudhari, dan fi'il mudhari memberi makna istimrar, berterusan. Sesungguhnya orang-orang yang berterusan membaca kitab Allahi Allah. Lalu perniagaan yang pertama yang tak rugi adalah orang yang berterusan membaca kitab Allah. Mana mungkin rugi? Sebab dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang baca satu huruf, man qara'a, orang yang baca satu huruf, harfan min kitabillah, dia baca satu huruf, tak ada mana-mana manusia yang mana kalaulah baca satu huruf dikira. Kalaulah dalam peperiksaan pun dia tak kira huruf, dia kira perkataan. Perkataan satu maksudnya contohnya dia dikira satu. Kalau nak tulis karangan, dia, mereka, itu dikira satu. Tapi Allah sebut bukan itu maksud kami. Bila kami kata satu huruf, baca B yang ada pada bismillah, itu pun dikira satu huruf. Lalu setiap huruf Allah kira. Dan berapa Allah sanggup bagi? Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka Allah akan beri dia 10 pahala. Bismi, dia dah dapat 30 pahala. Lalu bayangkan berapa huruf yang ada pada bismillah, bayangkan berapa huruf yang ada pada Al-Fatihah, bayangkan berapa huruf yang ada pada ayat sekian-sekian. Lalu ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Lalu daripada sini menjadi dalil bagi orang yang kata kalaulah tak faham Al-Quran tak payah baca. Sangat salah. Apa jua yang berkaitan dengan Al-Quran sangat bernilai. Baca tanpa faham pun dapat pahala. Kan zaman sekarang ada yang kata tak payah baca Quran kalau tak faham, tak ada faedah, tak ada manfaat, tak ada apa-apa kelebihan. Lalu daripada hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2835, Nabi tegaskan satu huruf dapat 10 pahala walaupun tak faham. Kalaulah dia faham, lagi bagus. Kalaulah dia amalkan, lagi bagus. Tetapi orang yang baca Al-Quran, dia tetap dapat pahala walaupun tidak faham. Ini adalah perniagaan yang tidak merugikan yang pertama. Baca walaupun tak faham, satu huruf 10 pahala. Dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang baca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi peguamnya di hadapan Allah. Cuba kita bayangkan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, bila kita tiba di hadapan Allah, hanya kita berdua je. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tak ada penterjemah, tak ada orang tengah. Kita kena berhadapan terus dengan Allah. Kita berdiri depan hakim di mahkamah pun kita takut. Kita berdiri dalam mahkamah dunia pun kita takut. Padahal banyak benda yang mahkamah tak tahu tentang kita. Ini berdiri di hadapan Allah. Dan berdiri bersendirian, tak ada siapa tolong.
laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Mulut pula tak boleh berkata-kata. Firman Allah dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kami kunci. Sebab mulut ni banyak memberi alasan kalau dibenarkan bercakap. Lalu apa yang kena berkata-kata? Firman Allah, wa tukallimuna aydihim. Tangan yang kami akan biarkan berbicara. Saksi pula siapa saksi? Sebab dalam mahkamah mesti ada saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi. Lalu kelebihan membaca Al-Quran yang kedua, bila disebutkan perniagaan yang tidak merugikan, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran, sabda Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kerana Al-Quran akan datang sebagai peguam di hadapan Allah. Allah nak tanya soalan, Al-Quran kata, ya Allah, orang ni baca aku siang dan malam, aku tak benarkan engkau tanya soalan kepadanya. Al-Quran datang sebagai peguam. Antara kelebihan baca Al-Quran yang kedua. Begitu juga dalam kubur, Al-Quran jadi peguam. Kan kita tengok orang yang ada peguam, maka pada waktu itu dia tak risau walaupun dia sedang melakukan kesalahan. Bukanlah nak mengatakan kepada kita buat dosa asalkan baca Al-Quran, tidak. Tapi maksudnya orang yang sentiasa baca Al-Quran di dunia, dia akan tenang bila berada di hadapan Allah untuk hisab, untuk perhitungan, kerana Al-Quran adalah peguam dia. Itu kelebihan membaca Al-Quran yang kedua. Antara kelebihan membaca Al-Quran yang ketiga, apabila seseorang itu baca Al-Quran secara berjemaah dan pada waktu itu di rumah Allah, maka ianya akan menjadi asbab sakinah, ketenangan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-2699, sabda Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul mana-mana jemaah, mana-mana kelompok, mana-mana kumpulan di rumah Allah, lalu berkelompok, kemudian di rumah Allah, apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah, mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, saling bertadarus, tegur menegur di antara mereka. Kecuali apakah yang Allah janjikan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Lalu kalaulah dalam hidup kita, kita rasa tak tenang, kalaulah dalam hidup kita, kita rasa gelisah, apa buat? Datang masjid, datang rumah Allah, panggil seorang dua orang, baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, nescaya pasti akan datang ketenangan. Kita kadang-kala bila gelisah, kita pada waktu itu cuba untuk mencari ketenangan pada tempat yang lain. Ada orang gelisah, maka pada waktu itu dia tengok program TV nak dapatkan ketenangan. Ada orang gelisah, dia makan, tapi tak hilang juga kegelisahan dia. Ada orang gelisah, maka dia bercuti. Ada orang gelisah, macam-macam dia cuba buat. Sehingga ada yang sanggup melakukan perkara yang haram untuk hilangkan kegelisahan. Ada orang yang minum untuk hilangkan kegelisahan. Ada orang berjudi untuk hilangkan kegelisahan. Padahal kelebihan membaca Al-Quran yang ketiga, apabila seseorang itu baca di rumah Allah, dan sebaik-baiknya dalam keadaan berjemaah, walaupun sendiri boleh, maka janji Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Dan banyak lagi kelebihan Al-Quran yang lain. Cukuplah tiga ni. Antara yang lain kelebihan Al-Quran, setiap huruf yang dibaca, Allah tinggikan darjat dalam syurga. Itu kelebihan Al-Quran yang keempat. Kelebihan membaca Al-Quran yang kelima, kalaulah pada waktu itu dia amalkan, ataupun dia cuba untuk amalkan, ataupun dia hafal, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, ibu bapa dia dapat memakai mahkota di dalam syurga. Dawuhu, yang mana sinaran mahkota yang dipakaikan pada ibu bapanya, ahsanu min dawi syamsi, sabda Nabi, lebih indah daripada cahaya matahari. Maka Nabi tanya,
kalaulah ibu bapanya dapat treatment macam tu, layanan macam tu, kerana anaknya baca hafal Al-Quran, maka Nabi SAW bersabda, fama dhannukum, apakah sangkaan kamu yang Allah akan buat kepada pembaca itu sendiri, penghafal Al-Quran itu sendiri. Ini beberapa hadis berkenaan tentang membaca Al-Quran. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang ke-29 tiga perniagaan yang tak rugi. Yang pertama, baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang pertama. Kita tak tahu nak buat apa, baca Al-Quran. Kita tak tahu nak buat apa, maka baca Al-Quran. Memang kadang-kadang kita punya bacaan tidak sempurna, dan tidak ada yang sempurna bacaan. Mesti ada kesilapan sedikit sebanyak. Tetapi pada waktu itu kita baca, dan sambil itu kita carilah guru untuk menegur bacaan kita. Maka ini yang pertama, perniagaan yang tak rugi. Firman Allah pada ayat yang ke-29, perniagaan yang tak rugi yang kedua, wa aqamus salah. Wa terjemahannya adalah dan. Aqama terjemahannya adalah mendirikan. Aqama, sebab itu kita panggil iqamatus salah, iqamat untuk solat. Apakah maksud aqama, yuqimu, iqamah? Maksudnya adalah mendirikan. Apakah maksud mendirikan solat? Menjaga dan memelihara solat. Sebab itu kata para ulama tafsir, Allah tidak berfirman dan orang yang solat. Sebab orang yang solat itu ramai, tetapi yang mendapat kelebihan perniagaan yang tidak merugikan adalah orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga solat. Sebab itu bahasa Arab untuk orang yang solat, wa yusallun, ataupun seumpamanya. Tetapi Allah sentiasa sebut perkataan aqamus salah wa yuqimunas salah. Orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga solat, maka itu adalah perniagaan yang tidak rugi yang kedua. Apakah maksud mendirikan solat? Dalam tafsir disebut pada waktu itu menjaga solat pada awal waktu. Yang kedua, menjaga solat bukan sekadar rukunnya sahaja, tetapi juga yang sunat dan apa jua yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mendirikan solat adalah pada waktu itu solat di tempat yang disukai, di rumah Allah, solat dengan cara yang ditunjuk oleh baginda Nabi, iaitu berjemaah. Maka kelebihan perkara yang kedua yang sebenarnya tidak ada kerugian adalah orang yang menjaga solat, orang yang mendirikan solat. Mana mungkin rugi? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwuduk daripada rumah dia, dan dia berwuduk sebaik mungkin, dia keluar daripada rumahnya nak datang ke rumah Allah, masjid ataupun surau, dan tujuan dia datang la yuridu illa salah, semata-mata untuk solat. Sabda Nabi SAW, lam yakhtu khutwah, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali setiap langkah itu adalah pahala. Tak solat lagi, tak sampai masjid surau lagi, perjalanan dia ke rumah Allah pun adalah pahala. Langkah yang berikutnya, kalau kita naik kenderaan, pergerakan tayar yang berikutnya, pada waktu itu adalah diampunkan dosa. Langkah yang ketiga, yang berikutnya, pergerakan tayar yang berikut, kalaulah dia naik kenderaan, maka pada waktu itu ditinggikan darjat dalam syurga. Belum sampai masjid lagi. Ini adalah perniagaan yang tidak merugikan. Ketika mana salah satu daripada kabilah yang duduk jauh daripada Masjid Nabawi, kabilah Banu Salamah ataupun Salimah, mereka mengadu kepada Nabi SAW yang mana rumah mereka jauh daripada masjid. Lalu mereka minta izin untuk pindah dekat dengan Nabi SAW, sebab mereka pada waktu tu perlu datang jauh, perjalanan mereka jauh. Maka para sahabat macam tu, mereka nak buat apa-apa mereka tanya Nabi.
minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nak pindah rumah pun mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Banu Salamah mengadu kepada Rasulullah begitu, yang mana, wahai Rasulullah, kami minta izin untuk pindah supaya kami dekat dengan masjid, sebab rumah mereka jauh daripada Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan. Alaikum diyarakum, kekal dekat mana kamu tinggal. Tuktab atharukum, nescaya setiap langkah kamu Allah tulis. Setiap langkah kamu, setiap pergerakan kamu ke masjid, Allah catat, Allah tulis. Lalu turunlah ayat yang membenarkan sabdaan baginda Nabi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis. Pergerakan datang ke masjid pun kami tulis. Bukanlah nak menunjukkan kepada kita kalau rumah kita dah dekat mesti pindah jauh, tidak. Tetapi nak menunjukkan lagi jauh kita datang ke rumah Allah untuk salat, maka pergerakan itu pun dah pahala. Pergerakan itu pun menjadi asbab pengampunan dosa. Dan pergerakan tersebut pada waktu itu menjadi asbab ditinggikan darjat dalam syurga. Belum solat lagi. Kemudian ketika mana kita masuk ke masjid, kita mengamalkan sunnah Nabi, langkah kanan, itu dah pahala. Pahala yang berbeza. Kemudian kita baca doa masuk masjid, itu pahala yang berbeza. Niat i'tikaf sepanjang waktu adalah pahala, selagi mana kita tak rosakkan niat i'tikaf tersebut. Macam tadi dah disebut, tunggu isyak selagi mana dalam wuduk, selagi mana tak buat perkara sia-sia, seolah-olah berada dalam keadaan solat. Seperti mana yang ada dalam hadis Riyadhus Salihin, tunggu solat, intizarus solah ba'da solah, tunggu solat. Dengan syarat sabda Nabi SAW pada waktu itu malam yahmilul khabath. Maka para ulama tafsirkan dengan dua tafsiran, iaitu tidak batal wuduk. Yang kedua tafsiran, tidak melakukan perkara sia-sia. Tunggu solat pun dapat pahala solat. Kemudian solat tersebut kalaulah kita buat sebaik mungkin berjemaah, maka sekurang-kurang pahala adalah 25 kali ganda. Ada riwayat mengatakan 27 kali ganda. Belum lagi amalan-amalan yang dalam solat, daripada memuji Allah, yang mana bila kita baca Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, apabila hamba itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah jawab, Hamidani Abdi, hambaku sedang memuji aku. Dan seterusnya, sampailah bila dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memperhambakan diri dan hanya kepadamu kami meminta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, mintalah apa nak minta. Wa li'abdi ma sa'al, apa yang dia minta aku akan kurniakan. Lalu perniagaan yang tak rugi yang kedua adalah wa aqamus salah, firman Allah, orang yang menjaga solat, orang yang mendirikan solat. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Antaranya adalah kalaulah seseorang itu benar-benar menjaga solat, bukannya sekadar solat, dia benar-benar menjaga solat, maka solatnya itu boleh menjadikan dia meninggalkan maksiat. Kalaulah dia benar-benar jaga daripada istinjaknya, daripada wuduknya, berjemaahnya di awal waktu, maka solat itu akan menjadi penyebab dia jauh daripada maksiat dan dosa. Belum lagi solat-solat yang tertentu, contohnya solat isyak dan subuh. Orang yang solat isyak dan subuh berjemaah, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Sabda Nabi SAW, man salla, barang siapa yang solat subuh dan isyak berjemaah, faka'annama, seolah-olah dia solat sepanjang malam. Lalu walaupun kita mungkin tak mampu nak solat sepanjang malam, tapi kita boleh dapat pahala bila kita jaga solat subuh dan isyak berjemaah. Kerana itulah waktu yang paling susah. Solat yang paling susah berjemaah adalah isyak dan subuh. Sehingga kan pada zaman Nabi SAW,
Orang-orang munafik, mereka solat dekat masjid sebab mereka tak nak pada waktu tu kononnya Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah memang tahu. Mereka solat kat masjid, orang munafik. Zuhur, Asar, Maghrib, mereka solat kat masjid. Tetapi ada dua waktu solat yang mereka memang tak datang, sebab ini adalah solat yang berat. Itulah dia solat Isyak dan juga solat subuh. Lalu orang yang boleh jaga solat, maka sebenarnya dia sedang melakukan perniagaan dengan Allah, perniagaan yang mana tak mungkin rugi. Lalu ini adalah yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, apakah perniagaan yang tidak merugikan yang ketiga? Firman Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga firman Allah, wa anfaqu, dan mereka yang menginfakkan harta, membelanjakan harta, menyedekahkan harta mereka. Tapi realitinya firman Allah tu bukan harta kamu pun. Sebab itu Allah sebut mimma, kami tak minta semua pun untuk sedekah. Mimma, min itu adalah min tab'idiyah. Apa maksud min tab'idiyah? Min yang memberi terjemahan sebahagian. Kami hanya minta sebahagian. Harta itu milik siapa? Firman Allah, razaqnahum, kami yang berikan, kami yang kurniakan. Sebab itu bila kita lihat dalam Al-Quran, kebanyakan bila Allah sebut tentang harta, Allah sebut perkataan razaqna, kami yang berikan. Sebab harta dia bukanlah datang 100% daripada usaha. Berapa banyak orang yang usaha 2 kerja, 3 kerja, tetapi Allah masih lagi belum berikan berbanding dengan orang yang mana kerja dia mungkin tanda tangan je. Kenapa? Sebab harta itu kurniaan Allah, bukannya 100% daripada usaha. Sebab itu bila Qarun dia mengaku yang hartanya dapat kerana usaha dia 100%, dengan kata-katanya yang ada dalam suratul Qasas, innama utituhu ala ilmin indi, harta ini aku dapat dengan ilmu aku, dengan usaha aku. Maka pada waktu itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, fa khasafna bi wa bidarihil ard. Bila dia kata begitu, itu harta dia, maka firman Allah, kami benamkan Qarun dan kami benamkan semua harta dia. Kami tak perlukan pun harta Qarun untuk zakat, untuk sedekah. Kami tak perlukan pun. Maka Allah benamkan Qarun ketika mana Qarun mendakwa harta itu adalah daripada ilmu dia semata-mata, daripada usaha dia semata-mata. Maka firman Allah, dan orang yang membelanjakan sebahagian, bukan semua, Allah tak minta semua, sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Bagaimana infak tersebut? Sirra, sama ada infak secara sembunyi, wa alaniyah, ataupun infak secara terbuka. Ini termasuk dalam perniagaan yang tidak merugikan. Lalu pada ayat ini Allah sebut infak secara sembunyi dan terbuka. Sebab itu tak salah untuk orang yang infak secara terbuka. Dan kita siapa untuk menilai niat mereka? Yang tahu tentang niat adalah hanya Allah. Yang tahu ikhlas hanyalah Allah. Malaikat pun tugasnya adalah mencatat sahaja. Malaikat tugasnya hanya mencatat. Malaikat bukan tugasnya nak menilai orang itu ikhlas ataupun tidak. Tapi kadang-kala kita terlalu cepat untuk menilai orang ni sedekah terbuka kerana nak menunjuk. Orang ni buat secara terbuka kerana pada waktu itu dia tak ikhlas. Orang ni nak mencari kemasyhuran. Apa pun niat dia, itu antara dia dengan Allah. Tetapi kalaulah kita ungkapkan dan benda itu tak sepatutnya, maka sebenarnya kita pun kena jawab dengan Allah. Sebab Allah sebut pada ayat 29 ini, dan antara perniagaan yang tak rugi adalah orang yang menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami berikan sirra,
sama ada pemberian yang sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun pemberian secara terbuka. Yarjuna tijaratan la tabur, firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 benda yang mana tijarah merupakan perniagaan, la tabur, yang tidak pernah rugi. Kita kalau berniaga, rugi tu selalunya ada. Orang yang mulakan perniagaan ataupun bahkan orang yang dah lama berniaga, pasti ada kerugian. Tapi di sini Allah tunjukkan kepada kita 3 perniagaan yang confirm untung. Tijarah, firman Allah pada hujung ayat 29, perniagaan la tabur, yang mustahil rugi. Perniagaan la, di situ adalah huruf lan takkid. Pada waktu itu penafian secara tegas. Firman Allah, lan, sama sekali takkan mungkin. Tabur, rugi. Lalu inilah 3 perniagaan yang takkan mungkin rugi. 3 perniagaan yang Allah ajak kita buat dengan Allah: membaca Al-Quran, menjaga, memelihara solat, dan yang ketiga adalah sedekah sebahagian daripada apa yang Allah kurniakan, sama ada secara sembunyi ataupun secara terbuka. Dan di hujung ayat Allah sebut la tabur, nescaya perniagaan ini adalah perniagaan yang tidak merugikan. Banyak kelebihan tentang sedekah. Tadi kita dah sebut kelebihan-kelebihan tentang bacaan Al-Quran, kelebihan tentang solat, menjaga solat. Kelebihan sedekah sangat banyak. Kita kongsikan mana yang sempat. Dalam hadis riwayat Muslim, begitu juga dalam Al-Quran, Allah sebut sedekah tidak akan mengurangkan harta. Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Dalam Al-Quran pun Allah sebut. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut harta tidak akan berkurangan dengan sedekah. Lalu kita sedekah ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu banyak, maka kita berikan banyak. Kalau kita hanya mampu sedikit, maka berikan sedikit. Sebab dalam hadis Nabi bersabda, walaupun seseorang itu dia bagi sebahagian daripada kurma, sebahagian, syiqqu tamrah, sebahagian kurma, bukan sebiji kurma pun, sebahagian kurma, maka tetap pada waktu itu kalaulah dia buat kerana Allah, maka sabda Nabi SAW, pahalanya adalah umpama gunung, walaupun sebahagian kurma. Cuma yang jangan kita buat adalah kita kata kita nak tunggu kaya baru kita sedekah. Orang yang tak boleh sedekah ketika mana dia tiada, sebenarnya lagi susah dia nak sedekah bila dia dah kaya. Sebab waktu itu cinta pada harta, sayang pada harta pasti akan ada dalam hati dan jiwa. Antara kelebihan sedekah yang lain adalah sedekah mengampunkan dosa. Dengan bersedekah boleh menjadi asbab pengampunan dosa, seperti mana yang ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perniagaan yang tak rugi. Maka ambillah peluang yang Allah beri, selagi mana kita ada peluang dan masa yang kita tak tahu bila kematian akan datang jemput kita. Ambil peluang, mudah-mudahan setiap daripada kita Allah golongkan di kalangan mereka yang Allah sebut pada ayat yang ke-29 daripada surah Fatir yang baru sahaja kita baca sebentar tadi. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid di atas peluang yang diberikan. Terima kasih kepada semua yang memberi perhatian. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.